Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua trader-trader follower kita. Selamat datang ke channel saya, Samsul Aslam, di mana kita provide ilmu forex trading dan juga cryptocurrency. Kalau korang belum lagi subscribe kepada YouTube channel kita, sila-silalah subscribe, sharekan kepada kawan-kawan, okay? Dan menjadi fans yang tegar. Sebab apa? Sebab kita non-stop, okay? Beri ilmu secara percuma kepada korang. InsyaAllah semoga apa yang saya kongsikan ni memberi manfaat kepada korang. Andai kata kalau korang dah tengok video ni, apa cerita video ni kan, okay, sekejap lagi saya sharekan. So, kalau korang ada soalan ke, ada apa-apa korang nak sharekan ke, tolong, okay, dan silalah komen, insyaAllah saya akan baca. Mungkin kalau ada soal jawab semua, nanti saya akan jawab lah dalam ruangan komen. So untuk video kali ni, agak menarik sikit. Video ni kita nak fokus kepada news FOMC yang bakal akan berlangsung pada 16 Mac. Okay. So kalau korang tengok dekat news semua, dia akan cakap 2 hari lah. Sebenarnya dia fokus kepada 16 Mac, iaitu news FOMC. News FOMC ni adalah Federal Open Market Community. Okay, maksudnya satu komuniti ataupun satu perbadanan, okay, perbadanan di bawah Federal Reserve, okay, yang akan menyediakan, okay, ataupun dia akan membuat perubahan, okay, dari masa ke semasa untuk nak memberi keselesaan kepada ekonomi US supaya overall sentiasa US ekonomi ni berada dalam tahap yang sihat. Of course, ekonomi ni adalah nafas kepada sesebuah negara. Sebab kita tahu, kalau ekonomi collapse, confirm negara tu akan collapse. So video ni saya tak nak sharekan tentang apa itu FOMC apa semua. So korang nak tengok video tu, korang boleh tengok dalam YouTube channel saya. Sekejap lagi saya akan sharekan. Saya dah sharekan benda tu dah lama, apa tu FOMC, macam mana beri impact kepada dolar. Dalam video kali ini kita nak spesifikkan apa yang akan berlaku pada 16 Mac ni, okay? Ni bukanlah financial advice, ni bukanlah confirmation, ni bukanlah signal untuk korang nak buy ke sell. Nasihat saya, jadikan ini sebagai pengajaran, dan benda ni saya buat untuk nak jadikan memberi kefahaman, okay, ataupun gambaran apa yang boleh berlaku pada FOMC. Time tu mungkin kita nak tengok, okay, USD ni nak strong ke? Kalau dia strong, kenapa dia boleh strong? Apa yang membuatkan dia boleh strong? Okay, dengan keadaan isu Rusia-Ukraine sekarang ni, okay, benda ni masih berterusan. Alright, so FOMC kali ni menarik sikit. Sebab apa? Sebab ini adalah yang pertama kali selepas berlakunya pandemik di mana FOMC telah membuat dia buat statement yang tak mengetatkan, okey, maksudnya diorang melonggarkan dasar polisi untuk memberi ekonomi, okey, berjalan seperti biasa. Sebab kita tahu time pandemik ni ekonomi jatuh kau-kau. Sekarang telah tiba masanya untuk ketatkan balik dasar polisi supaya ekonomi yang dah okey tu kembali okey, normal balik. Alright. So ini mungkin sentimen yang sangat hawkish kepada Fed. Alright. So jom kita tengok apa yang saya boleh sharekan tentang news FOMC ni. Alright. So news FOMC ni akan berlangsung pada hari Khamis, 17 hari bulan. Okay, tadi saya cakap 16 hari bulan kan. Okay, dia 16 hari bulan malam, pagi 17 Mac. Okay, so dekat sini kita nampak 17 hari bulan pukul 2 pagi. Okay, so news ni akan berlangsung pada 2 pagi sebab time tu lah dekat US malam. Okay, ataupun mau kepada nak petang ke apa. So news ni adalah high impact. Okay, memang pergerakan market akan naik turun laju, okey, boleh dikatakan dalam ratusan pips kita cerita dekat sini, okey, ratusan pips okey, bukan puluhan pips lagi dah, dalam 90 ke 150 pips. Alright, kita akan ada perubahan interest rate. Okey, interest rate ni adalah loan ataupun bila kita park duit kat bank pun certain area kita dapat dividen lah. So interest rate ni akan dinaikkan pertama kali selepas berlakunya pandemik. Dijangkakan menaik 0.25%. So kita boleh nampak dekat sini fokus, okey, bulan lepas ataupun sebelum ni adalah 0.25%, difokuskan menaik
kepada 0.25% dan dia akan jadi 0.50%. Okay. So apakah itu FOMC? FOMC ni benda apa? Saya tak tahu tuan. Boleh sharekan tak apa ni FOMC apa semua? So korang boleh tengok dekat sini cara trade news FOMC. Korang boleh pergi ke channel saya Samsud Aslam, okay? Ataupun lepas korang dah habis layan video ni, terus layan video cara nak trade FOMC ni. So dalam video ni saya terangkanlah apa itu FOMC, macam mana nak trade, kenapa benda ni sangat penting kepada trader-trader. Lagi-lagi trader yang trade gold, USD, Euro USD, GBP USD related dengan pair-pair dolar. Okay, so news ni akan berlangsung pada hari Khamis pagi pukul 2, okay. So perlu ke kita nak trade pukul 2? Bagi saya tak perlu, alright. Mungkin korang boleh entry sebelum news ataupun selepas news sebab impact dia memang agak lama. Okay, sebelum kita nak tengok FOMC ni, kenapa kita menjangkakan FOMC kali ni akan ada sentimen hawkish di mana kadar faedah akan dinaikkan. Okay, kita kena tengok beberapa data lah. Okay, kita kat sini kita talk about data. Kita talk about factor, okay, faktor. Bukan kita talk about something yang kita pun tak tahu. So sebelum ni kita boleh nampak pada 10 Mac baru-baru ni data CPI, okay, keluar sangat tinggi. Ini adalah yang tertinggi sejak 40 tahun. 7.9%, lebih kurang 8% lah. Okay, dan kita boleh tengok data pada NFP yang berlaku pada 4 Mac. So semua data ni, CPI dan juga NFP ni pada bulan ni juga. So kedua-dua ni sangat-sangat positif. CPI berada di paras tertinggi 40 tahun, 7.9%. NFP, okay, sektor pekerjaan sedang kembali pulih, kita boleh nampak. Difokuskan 400K saja yang jumlah bilangan pekerja ditambah, tapi keluar 678K dan jumlah pengangguran semakin jatuh. So benda ni good for ekonomi, okay. So kita Fed dah nampak benda ni, dia dah tick box ni, okay. So kedua-dua data ni penting untuk dia nak menilai sama ada nak naikkan kadar faedah ataupun tidak. Kedua-dua ni menunjukkan potensi yang bagus untuk menaikkan kadar faedah. So inflation rose ni maksudnya meningkat 7.9%, okay, in February, alright. So maksudnya data yang dikeluarkan pada Mac tu adalah data daripada bulan Februari lah, okay. As food, kat sini, as food and energy cost push price to highest in more than 40 years. Inflasi yang berada di US sekarang adalah antara yang tertinggi sejak tahun Januari 1982, okay. Kat sini, the consumer price index for February rose 7.9% from a year ago, the highest level since January 1982. So korang kena faham, bila inflasi ni terlalu tinggi, is not good for siapa-siapa pun, ekonomi dan juga pelanggan ataupun siapa-siapalah kita sendiri, okay. Fed kena buat sesuatu untuk kawal inflasi ni. So pada meeting kali ni, dia akan bersikap agresif, dia akan menaikkan kadar faedah, roughly dalam 0.25% tu saya rasa dalam 78% lah, tapi ada yang cakap akan menaikkan 0.50 basis percent, okay, 50 basis point. Bagi saya benda tu dia tak akan agresifkan dulu, tapi kalau ada kemungkinan boleh jadi benda tu. Mungkin kita akan dapat 0.25% dia naikkan, lepas tu pada Jun Julai nanti dia akan naikkan 0.50%, depends kepada apa yang akan berlaku lah, okay. Ni meeting-meeting yang akan ada pada tahun ini. Januari dah ada tadi tu hari. So March 16, 17, April 27, 28, okay, kita akan ada. So ini ada dia punya schedule lah. Alright. So kat sini kita boleh nampak Federal Reserve expected to raise interest rate this week. Okay, maksudnya ini minggu lepas news lah, tapi saya jadikan untuk ni as Ukraine crisis at volatility, maksudnya turun naik. Bagi saya, isu Russia-Ukraine ni sebenarnya memberi perkembangan yang positif lah kepada dolar. Yang untung sekarang dolar. Russia-Ukraine gaduh, tapi dolar yang untung, itu adalah safe haven. Dan Russia-Ukraine ni kalau diorang maksudnya bersefahaman pun, okay, maksudnya benda tu tak akan memberi impact besar sangat kepada dolar sebab dolar sekarang fokus kepada FOMC. Okay. So mungkin dolar akan drop dulu dan bila FOMC ni dah keluar, kita dapat kenaikan kadar faedah, sentimen dah bullish, mungkin dolar akan menaik lah. Alright. Dan kita boleh nampak memang ada banyak news yang sharekan, okay, US Federal Reserve leave open door to half basis
okay, half point rate in March. Maksudnya dekat sini ada yang mengatakan boleh naikkan kadar faedah 0.5%, tapi benda tu belumlah 100% confirm. Okay, so bagi saya 0.25% pun dah bagus, tapi kita kena lihat apa yang akan dicakapkan dalam press conference. Itu pun penting juga. So kita kalau ini kita dah dapat, okay, pukul 2 tu dia akan keluarkan statement, okay. Kita boleh dapat tengok interest rate ni positif ke dan naik berapa persen. Dalam press conference, maksudnya diorang akan berucap hadapan TV, benda ni akan live dekat Facebook, dekat mana Bloomberg, CNBC dan juga segala news website. Okay. So saya expectkan dia bersikap hawkish. Hawkish bermaksud bersikap positif untuk monetary policy lah. Maksudnya dia akan lebih agresif. Mungkin saya expectkan dia akan cakap buat masa ni kita akan naikkan 0.25%. Tetapi kita akan tengok pada bulan-bulan akan datang macam mana sektor pekerjaan, macam mana data CPI. Kalau CPI inflasi tak menurun langsung, tak memberi kesan apa-apa untuk menurun, kita akan naikkan kadar faedah lebih tinggi, maksudnya 0.5%. Okay? So benda ni akan memberi impak yang besar kepada dolar. Maksudnya dolar akan positif lah. Alright. So kalau kat sini there is a solid argument, okay, untuk nak naikkan 50 basis point. Tapi buat masa ni saya rasa 25 basis point pun dah cukup bagus, okay. Dan dijangkakan lagi satu, okay, kita akan dapat berapa kali kenaikan kadar faedah, sebab FOMC meeting ni 8 kali tahun ni, setahun 8 kali, okay. So adakah dia akan naikkan sekali je? Saya rasa dia akan naikkan dalam setiap meeting. So kat sini kita boleh cakap there's a solid argument it might be 6, which could probably be the most bullish outcome for dollar. Maksudnya pada setiap meeting yang akan datang lepas ni, okay, kadar faedah akan dinaikkan terus dinaikkan, okay. So ini adalah jangkaan kenaikan kadar faedah. Okey, ini adalah Federal Reserve Fund kat sini yang sekarang actual, ini adalah yang difokuskan. Kita boleh nampak akan ada kenaikan lepas ni. Okey, daripada 0.25 basis point sekarang akan dinaikkan sedikit demi sedikit. Paling-paling kalau dia naik 0.5% pada satu bulan tu, kalau dia tengok inflasi dah makin menurun, dia tak akan terus menaikkan 0.5% lagi, mungkin 0.25%. Okey. So kita boleh menjangkakan benda ni akan terus menaik lah. Okay, so jangkaan untuk FOMC kali ini adalah sangat-sangat bullish. Okay, so macam saya cakap awal-awal, ini bukanlah signal, ini bukanlah okay kita dah boleh buy apa ni, kita boleh sell gold, sell euro USD, sebab bila FOMC ni bullish kepada dolar, gold akan drop. Okay, sebab gold ni dia tak suka untuk kenaikkan kadar faedah, itu teori dia. Okay, ni untuk sedikit tips lah. So bila kadar faedah dinaikkan, gold akan jatuh, Euro USD akan jatuh. Euro USD ni more kepada bullish lah kalau dolar. Okay, sekarang kita tengok dollar index. So dollar index close below kawasan resisten pada hari Jumaat 11 Mac. Okay, so sekarang market close, hari ni market close, besok baru akan open. So resisten masih ada dekat kawasan 99,300. Okay, dan saya expectkan mungkin dolar ni boleh menaik lah. Okay, mungkin dia boleh pergi ke resisten 103 probably kalau kita dapat sentimen dan juga statement yang hawkish daripada Fed. Okay, so jangkaannya dekat sini positif lah untuk dolar. Okay, saya expectkan dolar positif. Bila mungkin time FOMC tu ataupun mungkin sehari sebelum, okay, fokus investor ni semua dah beralih ke FOMC, mungkin diorang akan start buy dolar, ataupun dolar berkemungkinan akan drop dulu. So untuk diorang nak beli murah sebelum news FOMC, sebab selepas news FOMC saya rasa USD ni akan melambung tinggi lah. Jadi kalau kita tengok gold, gold ni sebalik pula cerita, dia dah dekat resisten pada tahun 2020, Ogos 2020, iaitu sebelum masa ketika pandemik lah. So dekat sini kita boleh nampak lebih kurang macam ada structure double top. Okay, dan kita boleh nampak lah harga sekarang maintain masih below kawasan resisten. So last time harga sentuh situ, dia jatuh sampai ke paras 1685. Okay, so kalau kita dapat 6 kali kenaikan kadar faedah, mungkin kat sini kita boleh repeat benda yang sama. Untuk long term mungkin gold ni akan drop. Okay, tapi kalau isu Rusia Ukraine ni masih ada, contoh dia baru-baru ni kita nampak gold fly sebab isu Rusia Ukraine, sebab demand kepada gold safe haven. Alright.
macam ceritanya mungkin beza sikit lah. So mungkin time news tu dia fly kejap, okay, lepas tu dia drop balik. Overall mungkin boleh expectkan benda yang sama lah dekat sini. Mungkin kita boleh tengok gold ni untuk dah masa untuk ni nak drop tu ada. Sebab apa? Sebab bila kadar faedah dinaikkan, gold akan dijual. Maksudnya gold akan drop, akan drop, akan drop. Okay, so kita kat sini kita cerita 6 kali kenaikan kadar faedah. Kalau kita dapat benda tu, maka gold akan continue drop lah. Alright. So macam mana kita nak trade gold? Bila kita boleh trade gold? Okay, so saya tak sure bila kita boleh trade gold sebab kita kena tunggu open market dulu. Kita kena tengok keadaan isu Russia-Ukraine ni macam mana. Alright, so probably sekarang ni gold berada di kawasan 1988. So kita ada beberapa kawasan resisten dekat 2000. Lepas tu kita ada dekat 2015, 2030. Yang pasti bila kadar faedah dinaikkan pada hari Khamis ni, gold akan drop. So mungkin time tu korang boleh sell gold lah. Kita kena tengok time tu gold kat mana. Adakah dia dekat resisten? Ataupun kalau dia respect mana-mana resisten ni, korang boleh sell lah. Sebab kita ada dekat 2000, lepas tu 2015, 2030, lepas tu all the way to 2070. Okay. So ataupun dia break support. Okay. So saya expectkan gold drop untuk FOMC kali ni. Mungkin dia boleh pergi ke 1920. So kalau dia break situ lagi menjunam, dia boleh pergi ke 1851. So Euro USD pun senario yang sama. Saya expectkan untuk dia drop ke support sini 1.06500. So ini adalah jangkaan saya. Jangkaan saya tak semestinya tepat Okay. Sebab bila kita tengok dasar polisi ni berubah, ECB belum lagi menaikkan kadar faedah. Okay, itu salah satu hal. Dan isu Russia-Ukraine ni akan memberi kesan yang sangat negatif kepada euro sebab Ukraine ni dia related dengan euro. Alright. So, segala apa yang berlaku dekat Ukraine ni dia akan terkesan kepada euro. So, untuk euro dia nak menaikkan kadar faedah dalam keadaan yang huru-hara tu, okay, maksudnya dia mengambil risiko yang tinggi. Kadar faedah mungkin akan dinaikkan oleh ECB tapi cuma bukan sekarang lah. So, benda ni kita boleh nampak dolar kadar faedah telah dinaikkan positif. Euro, dolar, okay, euro tidak menaikkan kadar faedah negatif. So euro USD berkemungkinan akan drop lah. Okay. So kita ada beberapa zone dekat sini. Contoh kalau dia break support ni 1.08750. Okay, drop. So benda ni saya akan lebih detail pada live lah. Okay. So siapa-siapa yang belum join live saya pun boleh join pada setiap hari minggu ni. Okay. Dan untuk kita nak sembang pasal keadaan FOMC. Okay. So watch out pada news hari Khamis pagi pukul 2 FOMC dijangkakan dolar akan bersikap positif. Okay. So dia tak semestinya market open je dolar akan terus naik. Tidak, dia bukan macam tu. Dia macam tunggu masa yang sesuai. Mungkin beberapa jam sebelum news ataupun beberapa jam selepas news. Okay, korang masih boleh trade lagi sebab market ni bukan satu benda yang straight line. Okay, dia adalah zigzag. Dia akan menaik, dia akan menurun, dia akan menaik. So overall kalau dia drop satu drop yang besar dalam 100 pips, mungkin dia akan ada pullback dalam 30 ke 40 pips dulu. So time tu korang tengok zone, lepas tu continue sell lah. Dengan keadaan isu Russia-Ukraine ni, saya rasa dia tak ganggu sangat dolar. Maksudnya FOMC ni dia cakap mungkin dia akan memberi tarik balik tak diri dia untuk isu Russia-Ukraine ni, tak. Maksudnya tarik balik untuk nak kadar faedah, tak. Bagi saya benda ni tak terkesan. Okay. So jangkaan saya untuk news kali ni FOMC, saya jangkakan benda ni positif. Tapi anyhow, okay, kita kena tengok reaksi market dulu, apa market behave, okay, and then kita boleh trade. So benda ni bukanlah untuk korang nak okay, kita dah boleh sell gold, market open je kita sell gold lah, bukan macam tu. Okay, maksudnya fokus untuk sell gold tapi pada certain time, tunggu masa yang sesuai. Okay, sebelum news, ketika news, lepas news. Okay, so saya menjangkakan dolar pun akan positif lah untuk kali ini sebab ini adalah antara pertama kali yang kadar faedah akan dinaikkan oleh Fed sebanyak 0.25%. Itu dah confirm. Okay, lebih kurang boleh cakap confirm lah. Mungkin dia diubah pun last minute lah. Kalau naikkan 50 basis point, ia sangat positif kepada dolar. Gold akan drop kau-kau. Maksudnya dia akan double lah benda tu. Alright. So untuk korang yang nak trade news FOMC, hati-hati. Okay. Kalau korang ada akaun perang, sila guna akaun perang. Maksudnya korang dalam $50 ke $60 boleh je trade. Okay.
So benda ni bukanlah korang rasa korang takut ke apa, tapi kalau korang faham benda ni, okay, macam saya tengok, macam saya cerita dekat sini jangkaannya macam mana bila kena trade apa semua, okay. Trade semasa news tu dah keluar tu korang boleh trade. Sebab apa? Sebab volume time tu dah laju. So time tu korang nak scalping boleh. Sebab kita dah tahu apa yang akan berjadi. Kalau dinaikkan kadar faedah, cantik. Okay. Ataupun selepas. Selepas maksudnya long term lah, kita mungkin akan ada pullback. Okay. Time pullback tu korang boleh sell gold, sell euro USD, GBP USD. Okay. So itu sajalah untuk video kali ini. Okay, dalam video ini saya sharekan tentang apa yang akan berlaku pada FOMC kali ini. Bukan saya predict future, maksudnya itu adalah confirm akan jadi. Cumanya saya jangkakan, predict apa yang boleh berlaku dalam news FOMC kali ini. Sebab benda ni kita dah nampak data-data macam CPI, okay, berada dalam keadaan yang paling tinggi 40 tahun. Okay. So takkan Fed nak biarkan rakyat dia merana kan, okay? So kita boleh tengoklah daripada benda tu. So jangkaan saya Fed akan menaikkan kadar faedah 25 basis point tu dah ada, okay? Kalau dia menaikkan 50 basis point, ia sangat bullish lah. Okay, anyhow mungkin saya expectkan dolar akan bullish pada tahap bulan ni. Cuma kalau dia turun naik itu biasalah. Okay, dia akan turun naik itu biasa, alright. Sebab setiap masa kita boleh tengok akan berlaku profit taking dan juga pullback di mana-mana. Alright, so kalau korang tak faham lagi FOMC itu apa, jangan lupa untuk layan video cara trade news FOMC. Dan video ni saya harap bantulah korang semua, okay, untuk korang yang nak trade news FOMC ni. Mungkin korang rasa, korang dah tengok kalender kan Forex Factory, ada FOMC ni, apa jangkaan dia, macam mana nak tengok kan. Mungkin ada yang dah baca tak faham apa semua. So video ni saya harap bantulah untuk korang nak trade. So trading ni dia akan jadi lebih jelas bila korang dah tahu macam fundamental dan juga technical. Gabungkan dua benda ni dan trade. Okay. Tetapi pastikan kawal risiko, jaga money management. Okay, so saya harap video ni bantu. Kalau bantu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, sharekan video ni kepada kawan-kawan, grup-grup yang korang rasa nak sharekan. Macam ni lah, jom trade news FOMC apa semua. Okay, so terima kasih kepada semua yang layan sampai habis. InsyaAllah saya harap benda ni bermanfaat. So kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua.